TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar rakan-rakan saya di rumah? Saya harap semua sihat-sihat belakanya. Cukup tidur tak? Rehat kena cukup kan? Sudah melakukan senaman hari ini? Dah makan makanan yang punya gizi yang seimbang? Itu semua penting. Saya saja ingin berkongsi sedikit tips-tips untuk menjaga kesihatan. Kerana kalau kita jaga kesihatan kita, insya-Allah kita akan jadi seorang murid yang cemerlang. Nama saya Hanif Sean. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan di siaran didik TV KPM. Apa yang kita nak belajar hari ini? Sebenarnya ada lagi tips-tips yang guru kita akan kongsi mengenai pengajian kejuruteraan mekanikal. Kalau nak tahu siapakah guru kita itu, sama-sama kita saksikan profil beliau. Ya, kita sudah saksikan. Itulah guru kita hari ini, iaitu Cikgu Juraidah. Cikgu, Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar hari ini? Alhamdulillah saya sihat. Ya, Ani sihat? Alhamdulillah, Cikgu. Cantik Cikgu berbaju biru. Sama pula baju kita berdua. Sama pula baju kita hari ini, Cikgu. Okay. Cikgu, baiklah. Hari ini sama-sama kita akan belajar dan Cikgu akan kongsikan tips-tips untuk SPM mengenai pengajian kejuruteraan mekanikal. Ya. Ya, Cikgu. Okey. Saya pasti banyak tips yang Cikgu akan kongsikan. Rakan-rakan saya di rumah juga dah tak sabar-sabar. Maka silakan, Cikgu. Okey, terima kasih Hanif. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid-murid dan juga terutamanya kepada calon-calon SPM yang akan mengambil mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal. Kod kertasnya 3760/1. Okey. Jadi hari ini kita akan lihat apakah yang cikgu akan kongsikan bersama dengan murid-murid, terutamanya calon-calon yang mengambil mata pelajaran ini. Okey, jadi cikgu akan menerangkan berkaitan dengan format kertas soalan tersebut. Dan cikgu juga akan menerangkan juga ataupun memberi sedikit tips berkaitan dengan cara untuk menjawab kertas soalan-soalan tersebut. Dan juga cikgu akan tunjukkan beberapa contoh soalan lah sebagai bahan untuk pelajar melihat apa yang telah cikgu terangkan. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, kertas pengajian kejuruteraan mekanikal ini, kod kertasnya adalah 3760/1. Dan kertas ini akan dilaksanakan pada 15 hari bulan Mac pada pukul 2.30 hingga pukul 5 petang. Jadi masa yang untuk kertas ini adalah 2.5 jam lah. Jadi saya yakin murid-murid ataupun calon-calon SPM tadi telah bersedia. Okey. Jadi kita lihat apa yang kita telah pelajari walaupun saya faham murid-murid tahu apakah topik-topik yang telah mereka pelajari semasa mereka berada di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi untuk soalan pengajian kejuruteraan mekanikal ini, dia merangkumi semua topik daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi kalau kita lihat di sini, ada 7 topik. Ada 7 modul lah. Kita bagi dalam bentuk modul. Di mana di tingkatan 4 merangkumi 4 modul. Manakala di tingkatan 5 merangkumi 3 modul. Jadi ada 7 kesemuanya. Okey. Jadi kita lihat pula apakah dia format soalan pengajian kejuruteraan mekanikal. Okey, jadi dalam pengajian kejuruteraan mekanikal pada tahun ini adalah merupakan tahun yang pertama di mana formatnya agak berbeza dengan SPM yang lepas lah. Sebab kita hanya mempunyai 2 kertas sahaja, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Tetapi kertas 2 ini dalam bentuk kerja khusus dan telah selesai dilaksanakan oleh semua calon-calon yang mengambil mata pelajaran ini. Jadi ini bermakna pada 15 Mac nanti hanya ada kertas 1 sahaja. Jadi bermakna 1 kertas telah selesai dilaksanakan. Okey, lepas tu jenis item untuk kertas 1 ni. Okey, dia ada 2 bahagian, iaitu bahagian A. Jadi bahagian A ni disebut sebagai respon terhad.
Okey, jadi saya nak calon faham, calon-calon SPM ini faham apakah yang dimaksudkan dengan respon terhad pada bahagian A. Jadi maksud respon terhad pada bahagian A ni bermaksud bahawa soalan ataupun jawapan bagi soalan-soalan tersebut berada dalam luang lingkup daripada buku teks yang pelajar-pelajar pelajari sebelum ini. Manakala untuk jenis item bahagian B, dekat sini kita lihat ada respon terhad dan juga respon terbuka. Okey, jadi ini bermaksud bahawa jawapan tersebut selain daripada apa yang telah pelajari melalui buku teks, yang murid-murid pelajari melalui buku teks, jadi jawapan juga boleh dibagi melalui pengalaman sedia ada pelajar. Kadang-kadang daripada kehidupan seharian pelajar, pelajar dah ada pengalaman. Jadi itu pun boleh dijadikan sebagai jawapan. Sebab itu kita kata yang bahagian B ini lebih kepada soalan berbentuk kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, jadi bilangan soalan. Okey, untuk bahagian A ada 20 soalan. Jadi tidak ada pilihan. Jawab ke semua soalan. Okey, bahagian B 4 soalan. Ini pun tidak ada pilihan. Okey, jadi bermakna calon-calon SPM perlu menjawab 4 soalan tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawa kertas pengajian kejuruteraan mekanikal ini semua soalan wajib dijawab, tiada pilihan. Okey, jumlah markah pula. Okey, bahagian A 60 markah, manakala bahagian B juga 60 markah. Jadi keseluruhan markah tersebut adalah 120. Okey, masa ataupun tempoh ujian adalah 2 jam 30 minit. Okey, macam yang cikgu sebutkan tadi, 15 nanti peperiksaan ini akan dilaksanakan bermula pada pukul 2.30 hingga pukul 5 petang. Okey, wajaran 70%. Okey, jadi apa yang dimasukkan sebagai wajaran di sini? Okey, jadi tadi saya dah tunjukkan bahawa jumlah markah adalah 120. Jadi daripada 120 itu akan dijadikan 70%. Jadi di manakah lagi 30%? Okey, 30% itu diambil daripada kertas 2. Jadi sebenarnya untuk tahun ini, cikgu rasa pelajar-pelajar ini mendapat satu peluang yang sangat baik. Sebab sebelum menduduki peperiksaan bertulis, jadi pelajar telah mempunyai markah sebenarnya. Jadi kalau pelajar buat dengan baik untuk kertas 2 iaitu bentuk kerja khusus, jadi tidak mustahil sebenarnya pelajar telah mempunyai 30 markah. Okey, lepas tu konstruknya, ada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Okey, lepas tu cakupan konteks tu maknanya semualah daripada tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Okey, lepas tu kaedah pemarkahan pula, dia analitik. Maksudnya satu jawapan dapat satu markah. Okey, itu maksud dia. Okey, dan semasa peperiksaan, pelajar dibenarkan untuk membawa kalkulator saintifik. Tak ada masalah. Okey, sekarang kita pergi kepada bahagian A dahulu. Kita lihat apakah dia bentuk soalan bahagian A. Okey, di sini cikgu terangkan berkaitan dengan kata tugas dahulu. Sebab kata tugas ni adalah satu kata kunci yang sangat penting dalam soalan. Okey, jadi kata tugas yang terdapat dalam bahagian A adalah seperti nyatakan, lengkapkan, hitungkan, padanan, susun, proses dan tandakan. Okey, ini adalah kata-kata tugas yang terdapat dalam bahagian A. Okey, cuba kita lihat cikgu, di sini. Minta maaf cikgu, saya pastikan banyak lagi kita nak kongsikan ni kan. Betul. Dan sangat penting seperti yang Cikgu Juraidah telah kongsikan tadi mengenai format instrumen peperiksaan dan juga kata tugas. Dan selepas ini, ada lagi cikgu yang soalan-soalan, tips-tips yang Cikgu Juraidah akan berkongsi. Pastikan anda teruskan bersama kami. Kita akan berehat sebentar di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini untuk sukses SPM 2021
Pecutan. Kita sedang belajar pengajian kejuruteraan mekanikal dan bersama saya ialah Cikgu Juraidah Johan dari SM Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, Johor. Cikgu, sekarang cikgu ingin berkongsikan kita mengenai bahagian A. Ya, bahagian A untuk dahulu. kertas ini. Ya, untuk kertas ini. Baik, cikgu, silakan. Okey, jadi saya terangkan berkaitan dengan soalan untuk bahagian A. Okey, jadi kita lihat kepada kata tugas terlebih dahulu sebab kata tugas ini adalah perkataan-perkataan yang amat penting dalam soalan tersebut. Jadi kata tugas yang terdapat dalam bahagian A seperti nyatakan, lengkapkan, hitungkan, padanan, susun, proses dan tandakan. Okey, jadi kita lihat contoh soalan lah. Okey, jadi kalau kita lihat dekat situ, tandakan right pada ya atau tidak bagi penyataan definisi kejuruteraan mekanikal pada petak yang disediakan. Okey, dekat sini saya ingin menekankan bahawa apabila kita menjawab soalan untuk mata pelajaran ini, yang paling penting sekali adalah kita kena patuh kepada arahan dalam soalan. Sebab kalau sekiranya kita tidak patuh, walaupun kita beri jawapan yang betul, tapi menyebabkan kita akan hilang markah nanti. Jadi yang penting adalah patuh kepada arahan soalan. Jadi kalau kita lihat di situ, soalan itu mengatakan bahawa tandakan right pada ya ataupun tidak. Hanya satu saja, tanda right. Sama ada jawapan itu ya ataupun tidak. Jadi kalau kita tengok, kejuruteraan mekanikal merupakan bidang yang menerapkan pembelajaran secara praktikal dan teori tentang daya, kuasa, mesin, bahan dan tenaga. Jadi jawapan yang diberi, jawapannya adalah ya. Jadi pelajar tandakan pada kotak ya sahaja. Jadi pelajar tidak boleh sekali-sekali katakan tidak. Dia dah tahu ni, pelajar dah tahu, murid dah tahu bahawa jawapannya ya. Jadi murid letak tanda pangkah di sini. Bermakna murid tidak patuh kepada arahan soalan. Jadi berhati-hati, nampak macam mudah. Mudahlah kita lihat, tapi kesilapan begini kita kena elakkan. Jadi kalau kita lihat soalan SPM yang ini, soalan SPM 2019. Jadi cikgu ambil contoh soalan SPM. Berikut adalah penyataan tentang jenis bahan logam dan cirinya. Tandakan right bagi penyataan yang betul dan pangkah bagi yang salah pada petak yang disediakan. Dekat sini kita lihat ada dua arahan, iaitu right bagi penyataan yang betul dan pangkah bagi penyataan yang salah. Jadi logam ferrous adalah logam yang tidak mengandungi unsur besi. Jadi murid akan tanda pangkah di situ sebab pernyataan tersebut adalah salah. Logam bukan ferrous adalah logam yang mengandungi unsur besi. Murid akan tandakan pangkah juga. Alloy adalah logam yang mengandungi dua ataupun lebih unsur besi. Jadi bermakna murid telah menjawab mengikut apa yang diarahkan dalam soalan. Sebab apa di sini penekanan sangat penting kerana ada soalan ada soalan, dia biarkan mana yang salah, biarkan jawapan itu ataupun kotak itu kosong. Jadi murid tidak boleh tanda sebarangan. Kita lihat pula soalan ini. Soalan SPM 2017. Jadual 1 menunjukkan sifat mekanik sesuatu bahan. Sifat mekanik yang diberi dalam jadual adalah A, ketempaan, B, keplastikan, C, kemuluran, D adalah keanjalan. Padankan sifat itu dengan ciri berikut dengan menulis A, B, C, D atau D pada ruang yang disediakan. Jadi kita lihat. Kita hanya boleh menulis, murid hanya boleh menulis A, B, C ataupun D. Jadi kita tengok yang pertama. Keupayaan sesuatu bahan yang boleh direnggangkan atau ditarik panjang tanpa menyebabkan bahan tersebut putus. Jadi jawapannya adalah C, kemuluran. Jadi biasa juga berlaku di mana pelajar, murid ini, dia tidak menulis C. Dia menulis dalam bentuk perkataan. Adakah itu patuh pada arahan soalan? Hanif, patuh ke tidak?
Saya rasa tidak patuh, cikgu. Tidak patuh kan? Yang diminta ialah A, B, C atau D sahaja. Ya. Okey. Jadi maknanya dekat situ tidak ada kepatuhan kepada arahan dalam soalan. Jadi walaupun jawapannya adalah betul, sebenarnya jawapannya betul, kemuluran, tapi disebabkan murid tadi menulis jawapan kemuluran dalam bentuk perkataan kemuluran bukan C, jadi murid boleh kehilangan markah di sini. Sebab itu kita lihat kat sini saya tekankan bahawa patuh kepada arahan dalam soalan. Okey, jadi kalau kita lihat jawapan B. Okey, jawapan B diberi adalah A, ketempaan. Okey, lepas tu kalau kita lihat bagi soalan untuk berikutnya, okey, jawapan dia adalah B, keplastikan, dan yang akhir sekali adalah D. Jadi sekiranya murid menjawab seperti ini dan betul, jadi murid memperolehi 4 markah. Okey. Yang ini pula soalan okey, kita soalan yang berikutnya. Okey, jadual 1 menunjukkan jenis kimpalan. Okey, diberi A, kimpalan gas asetilin. Okey, B, kimpalan alkalogam berperisai. C, kimpalan alkalogam gas. D, kimpalan alkal gas tungsten. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, okey, dia kata padankan. Jadi dia punya kata kunci soalan ini adalah kata padankan. Maknanya kata tugas tu padankan. Padankan jenis kimpalan itu berdasarkan prinsip sambungan berikut dengan menulis A, B, C, D atau pada petak yang disediakan. Okey, sama seperti tadi. Okey, dia sudut. Maknanya soalan ini meminta murid menulis A, B, C ataupun D. Jadi murid boleh beri jawapan dia. Okey, jadi untuk yang pertama, pernyataan yang pertama, okey, jawapannya adalah D. Okey, yang berikutnya adalah C. Okey. Okey, kita lihat pula contoh soalan SPM 2013. Okey, jadual 1 menunjukkan simbol komponen untuk sistem hidrolik. Berdasarkan jadual 1, lengkapkan rajah 1 dengan menulis A, B, C, D atau E pada ruang yang disediakan. Okey, jadi kita lihat jawapan dia. Okey, jadi murid telah menulis dengan menggunakan huruf A, B, C, D. Okey, jadi bila dilihat di sini bermakna murid telah mendapat 5 markah. Okey, jadi sebab itu dalam menjawab soalan pengajian kejuruteraan mekanikal ni, terutamanya pada bahagian A, amat penting sekali supaya lihat kata tugas pada soalan dan apakah arahan yang diminta dalam soalan. Sebab kita sebagai guru, saya faham, murid saya tahu, okey, simbol-simbol ini mewakili apa komponen. Jadi walaupun murid tahu, tetapi lihat apakah kata tugas dan juga arahan dalam soalan yang diberikan. Okey, yang ini pula, okey, kita lihat rajah 1 menunjukkan produk kejuruteraan yang dihasilkan dengan menggunakan alatan tangan dan mesin gerudi. Okey, di sini cikgu ingin tekankan di sini. Dalam soalan hanya kata alatan tangan dan mesin gerudi. Jadi bila jumpa soalan seperti ini, okey, jangan lagi murid fikir ataupun calon-calon SPM ini fikir nak beri jawapan yang melibatkan mesin selain daripada mesin gerudi. Sebab ni dalam pengajar kejuruteraan mekanikal ni, murid-murid tadi belajar berbagai jenis mesin. Jadi bila tengok soalan macam ni, okey, alatan tangan dah jelas dah alatan tangan. Okey, Hanif pun tahu apakah alatan tangan seperti tukul, kikir, betul, pahat, betul tak? Betul. Okey, jadi murid boleh buang ke tepilah jawapan yang bukan alatan tangan. Okey, jadi nyatakan proses semasa menggerudi, okey, mengikut urutan yang betul. Okey, maksud dia urutan yang betul, okey, murid-murid ini ada pengalaman melakukan kerja-kerja amali di dalam bengkel kejuruteraan. Murid ni dah tahu bila nak hasilkan produk seperti ini, apakah langkah yang perlu mereka lakukan. Okey, jadi kita lihat kat sini. Okey, tekan switch mesin gerudi, biarkan spindle berputar seketika. Okey, pegang pemegang dengan kemas dan benda kerja diikat kemas pada ragum. Okey, kembalikan pemegang pada kedudukan asal selepas menggerudi. Jadi dekat sini dia kata, okey, soalan ini meminta nyatakan proses semasa menggerudi. Okey, sebab proses untuk menggerudi ni ada sebelum, semasa dan
selepas menggerudi. Okey, jadi bila di sini ditunjuk mengikut urutan, jadi susunan ini mestilah mengikut urutan yang betul. Okey, sekiranya katakan, okey, dekat sini pelajar murid dah hilang markah, salah memberi. Okey, jadi bermakna urutan yang berikutnya mestilah, walaupun ditulis betul, adakah murid akan mendapat markah? Tidak. Sebab mesti mengikut urutan yang betul. Sebab jelas di sini urutan yang betul. Okey, maksud saya nombor 1 jawapan murid adalah betul. Nombor 2 jawapan murid adalah betul. Okey, tapi yang sini salah. Yang ini betul, yang ini betul. Jadi murid hanya mendapat markah di sini dan di sini sahaja. Okey, yang bawah ini walaupun betul kerana tidak mengikut urutan, yang ini salah, jadi murid tidak dapat markah. Okey, yang ini soalan SPM 2014. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul bagi melengkapkan penyataan tentang tuangan dai pada ruang yang disediakan. Okey, tuangan dai adalah satu proses menghasilkan produk dengan cara menyuntik logam lebur pada tekanan tinggi. Yang ini saya rasa murid-murid tiada masalah lah. Okey, yang ini soalan yang mudah sebenarnya. Nyatakan 4 bidang kejuruteraan mekanikal pada ruang yang disediakan. Okey, ini jawapannya. Okey, yang berwarna merah di sebelah bawah itu adalah jawapan selain daripada yang atas. Boleh juga diberi sebagai jawapan. Cuma, okey, di sini soalan meminta hanya 4 sahaja. Jadi, untuk bahagian A, murid-murid tidak boleh memberi lebih daripada 4. Kalau sekiranya murid beri juga lebih daripada 4, okey, dibagi 4. Jadi ada satu yang salah di atas tapi bawah ni betul. Markah akan diambil kira dalam ruangan itu sahaja. Walaupun bawah itu betul, tiada markah. Okey. Okey, yang ini senaraikan 3 kaedah mendapatkan maklumat dalam mereka bentuk produk. Okey, ada 3 kaedah. Okey, soal selit, temu bual dan analisis data. Okey, soal ini senaraikan. Yang ini pula, okey, berkaitan dengan simbol. Okey, jadual 1 menunjukkan simbol komponen yang digunakan pada sistem pneumatik asas. Lengkapkan jadual 1 dengan menyatakan nama komponen pada ruang yang disediakan. Okey, jadi murid-murid diminta menyatakan nama komponen. Pemampat, penapis, pengering dan juga penyenyap. Okey, ini soalan pengiraan. Okey, soalan SPM 2019 lah. Rajaf 1 menunjukkan spana yang digunakan untuk melonggarkan nut, hitung momen di titik A. Okey, bagi calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran ini, okey, sebenarnya calon dah tahu kalau melibatkan soalan pengiraan, yang penting sekali adalah tulislah formulanya. Okey, itu yang penting sekali. Sebab formula ni dia memberi 1 markah sebenarnya. Tulis formula dahulu, lepas tu masukkan nilai-nilai dan akhir sekali, okey, yang ini jawapan. Okey, yang penting sekali jawapan mesti ada magnitude dia, ada nilai dia dan mesti ada unit yang betul. Sebab unit itu sebenarnya memberi markah kepada calon tadi. Okey, begitu juga dengan soalan SPM 2009. Okey, Rajah 1 menunjukkan satu bongkah yang berada di atas satu permukaan rata dengan daya P dikenakan. Bongkah berada dalam keadaan keseimbangan. Okey, ini jawapan dia. Okey, seperti tadilah saya kata. Okey, tuliskan formulanya. Okey. Saya rasa sangat menarik tu cikgu dan saya setuju dengan apa yang telah cikgu kongsikan tadi kerana kata tugas itu sangat penting cikgu. Ya, betul, kata tugas itu sangat penting dan juga kena patuh kepada arahan dalam soalan. Betul cikgu, kata tugas seperti yang cikgu kongsikan, nyatakan, lengkapkan, hitungkan, padanan susun, proses dan tandakan Maka dengan itu murid-murid di rumah, calon-calon SPM, pastikan kita betul-betul baca setiap soalan itu dan kita jawab dengan sedaya upaya supaya boleh dapat markah yang penuh Dan sekarang kita akan berehat sebentar. Kejap lagi cikgu Juraida juga akan berkongsi mengenai bahagian B pula So jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan. Laju-laju kita buat di Didik TV KPM, dan hari ini sama-sama kita sedang belajar tips-tips menjawab soalan untuk mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal. Bersama saya yang sedang mengajar hari ini ialah Cikgu Juraidah Johan dari Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, Johor. Cikgu, sekarang cikgu akan berkongsi dengan kami semua untuk tips menjawab soalan bahagian B pula. Ya, untuk bahagian B pula. Baik, seperti yang cikgu katakan di awal tadi, bahagian B ada 4 soalan, betul tak cikgu? Ya, ada 4 soalan yang wajib dijawab dan merupakan soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Baik, silakan cikgu. Okey, jadi sekarang murid kita lihat bagaimanakah bentuk untuk soalan bahagian B pula. Okey, jadi seperti juga bahagian A, okey, pada bahagian B juga ada kata tugas yang tertentulah. Okey, jadi kalau kita lihat, terangkan, huraikan, hitungkan, bezakan, bandingkan, tentukan, buktikan. Itu kata tugasnya. Jadi untuk bahagian B ini, sebenarnya soalan tersebut adalah menguji murid-murid daripada aspek kemahiran berfikir. Jadi ada 4 soalan yang semuanya wajib dijawab. Okey, ada pelbagai konstruk, iaitu mengingat, memahami, kemahiran mengaplikasi, kemahiran menganalisis, kemahiran menilai dan juga kemahiran mencipta. Jadi bermakna soalan-soalan yang akan ditanya pada bahagian B, dia mempunyai konstruk-konstruk tersebutlah, sehingga yang paling tinggi sekali iaitu kemahiran untuk mencipta. Okey, jadi apakah dia strategi untuk menjawab soalan bahagian B? Okey, jadi yang pertama sekali, bila pelajar mula untuk menjawab soalan bahagian B, baca dulu semua soalan. Sebab 4 soalan semua wajib dijawab. Jadi seperti biasa, pelajar akan lihat pada soalan dan pelajar akan tahu manakah soalan yang mungkin pelajar boleh jawab semua. Sebab dalam bahagian B ni dia ada pecahan-pecahannya. Okey, lepas tu pastikan soalan itu difahami, boleh menjawab pecahan soalan dengan baik dan rangka jawapan terlebih dahulu. Okey, jadi tulislah pada kertas soalan. Murid-murid tadi contenglah pada kertas soalan tersebut. Okey, jawab pada ruang yang disediakan. Okey, jadi bermula tahun ini, okey, jawapan untuk bahagian B dijawab pada ruangan yang disediakan. Okey, jawapan diberi dalam bentuk poin. Ini okey, murid-murid dah tahu. Sebab ini adalah soalan pengajian kejuruteraan mekanikal, iaitu satu subjek teknikal. Jadi kita nak mudah. Jadi jawapan perlu diberi dalam bentuk poin. Walaupun itu adalah soalan panjang. Okey, pastikan jawapan boleh dibaca dan difahami. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan kepada murid-murid soalan contoh. Okey, jadi soalan yang cikgu akan tunjukkan, dia bermula diberi satu rajah produk yang belum ataupun telah siap. Jadi calon SPM dikehendaki menghuraikan bagaimana produk itu hendak dihasilkan. Jadi calon mesti menjawab dengan memberikan langkah-langkah kerja atau proses yang betul. Okey, mengikut urutan yang betul. Ini, urutan yang betul. Jadi kalau sekiranya okey, dengan lakaran boleh membantu murid-murid untuk menjawab. Jadi murid-murid boleh menyertakan lakaran walaupun tidak diminta. Okey, jadi sebenarnya untuk soalan yang berbentuk seperti ini, sebenarnya ada beberapa topik yang terlibatlah. Contohnya, okey, untuk mengimpal alka. Ini dia punya langkah-langkah kerjanya. Jadi kalau kita tengok ada 10, betul ke tidak? Mungkin pelajar kata, macam mana cikgu, murid akan tanya, cikgu macam mana saya nak ingat? Okey, jadi sebenarnya terpulang kepada pelajar, bagaimana cara nak mengingat. Macam cikgu, okey, macam saya, apa yang cikgu buat, okey, cikgu ambil perkataan-perkataan tertentu. Okey, plate, Swiss, arus, elektrod, seret dan sebagainya. Jadi daripada perkataan itu, bentuk akronim dia. Jadi sebenarnya murid-murid ni dia lebih kreatif. Dia boleh membentuk akronim dia sendiri. Jadi macam yang cikgu buat, patuhi SOP akan elakkan sakit. Melanggar arahan kena bersedia hadapi COVID. Kenapa di sini cikgu tunjukkan akronim itu sangat membantu. Sebab semasa dalam Dewan Peperiksaan, murid-murid ini ada masa dia terlupa susunannya. Sebab dekat sini yang paling penting mesti ditulis ikut urutan. Jadi kalau terlupa, okey, sebagai contoh, okey, langkah 3 dengan 4, mana satu nak buat dulu?
Jadi bila murid mengingat akronim yang mereka cipta sendiri, jadi dah membantu murid untuk menjawab dengan betul. Okey, sebab murid mungkin ingat, tapi dia punya susunan tu kita nak elakkan daripada berlaku pertukaran dalam susunan. Sebab nanti kalau katakan langkah yang ini, langkah yang keempat salah, jadi hilang dah markah yang berikutnya. Nampak Okey, yang ini untuk menggerudi pun sama. Cikgu buat, murid-murid boleh buat sendiri. Okey, cikgu ambil perkataan yang mula-mula. Jadi cikgu hasilkan akronim dia, terus berusaha pasti maju ke tahap paling ke atas, berusahalah segigihnya. Jadi cikgu ingat yang tu je. Dia punya susunan dah ingat. Ingat akronim dia. Okey. Jadi cikgu tunjukkan soalan kepada murid-murid. Okey, Raja 1B menunjukkan produk yang dihasilkan daripada kepingan keluli lembut berketebalan 1.5 mm. Bahagian yang berlabel X akan disambung dengan menggunakan kaedah meribet. Berdasarkan Raja 1B, huraikan langkah kerja semasa proses menggerudi pada kepingan keluli itu. Okey, jadi semasa menggerudi, huraikan langkah kerja. Okey, soalan B pula, huraikan bagaimana proses meribet dilakukan untuk membentuk produk itu. Jadi kalau tengok daripada markah, okey, untuk bahagian B ni, markah dia besar. Satu soalan, berapa markah di situ? 15 markah, cikgu. Jadi ada 4 soalan. Jadi semuanya 60 markah. Okey, jadi murid boleh bagi jawapan seperti inilah. Okey, jadi tekan switch on mesin dapat 1 markah. Biarkan spindle mesin berputar, 1 markah. Okey, pegang pemegang dengan kemas. Okey, dekat sini murid boleh lihat. Ada 2 kat situ. 1 markah campur 1. Okey, sebab kalau dilihat pada ayat tersebut, ada 2 kerja yang dilakukan. Okey, pegang pemegang dengan kemas. Okey, lepas tu benda kerja diikat. Okey, nampak Sebab itu markah di sini adalah 1 tambah 1. Mulakan operasi menggerudi secara perlahan. Kembalikan pemegang pada kedudukan asal selepas menggerudi. Okey, kenapa cikgu tunjukkan dekat sini yang ini? Sebab semasa cikgu dengan murid-murid membuat latihan soalan-soalan SPM yang lepas, murid selalu bertanya, kenapa cikgu langkahnya ada 5 tapi kenapa markahnya 6? Murid bertanya macam tu. Jadi cikgu terangkan, okey, ada langkah tu dia melibatkan 2 pekerjaan. Jadi markah dia 2 sebenarnya. Okey. Okey, ini adalah langkah untuk proses meribet. Jadi kalau kita lihat ada 10 langkah. Okey, cikgu nak tunjukkan yang ini. Apakah kesilapan semasa menjawab langkah meribet tadi? Tadi cikgu dah tunjukkan kepada murid-murid, itu jawapan yang betul lah. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, seolah-olah jawapan tadi dengan jawapan yang ini lebih kurang sama sahaja. Sila kesan kesalahan pada jawapan tersebut. Jadi sekarang ni, okey, murid-murid boleh lihat. Okey, bersihkan permukaan logam dengan menggunakan berus 1 markah. Gunakan penanda pusat untuk menanda lubang. Gunakan diameter mata gerudi yang betul supaya ikatan ribet tidak longgar. Gunakan alat peribet dan ribet yang sesuai. Tentukan saiz ribet yang betul. Letakkan pin ribet ke dalam lubang. Okey, kita tengok yang ini. Letakkan pin ribet dalam lubang. Cuba murid-murid perhatikan di sebelah atas. Anif, cuba Anif tengok di sebelah atas. Ada tak cikgu tulis buat lubang? Soalan ni tadi saya rasa tak ada, cikgu. Kalau kita tengok yang ini, okey. Langkah yang keempat, gunakan gerudi tangan atau gerudi meja untuk membuat lubang. Ini adalah jawapan yang betul. Betul. Okey, maknanya kalau murid jawab seperti ini dapat markah yang penuh lah. Tapi yang ini, okey, kita lihat ada 1 langkah yang murid tertinggal, iaitu murid tidak membuat lubang. Okey, langkah yang berikutnya murid tulis dengan betul. Okey, jadi dekat di sini letakkan pin ribet ke dalam lubang. Jadi kalau lubang itu tidak digerudi, di manakah pin ribet itu hendak diletakkan? Okey, jadi kenapakah? Maknanya berlaku tak proses yang berikutnya? Saya rasa salah, cikgu. Salah sebab kan? Susunannya sangat penting. Dia tertinggal 1 step, betul ke tak? Betul. Dia tertinggal. Jadi bermakna yang ini ni semua betul, tetapi kerana tertinggal 1 step, iaitu membuat lubang tu tiada, jadi markahnya hilang.
Sayang nampak betul, cikgu. Betul. Sayang kan? Sayang markah, Okey, cikgu. jadi sebagai calon SPM, jadi mereka kata sayangnya kan hilang markah begitu saja, Okey. Kita lihat pula contoh soalan yang berikutnya, ya. Okey, soalan ini dengan diberi satu situasi yang perlu diselesaikan dengan pengiraan. Okey, jadi calon perlu memahami situasi yang diberikan dan menyelesaikan masalah dengan membuat pengiraan. Maka akan diberi bagi pengiraan yang mempunyai rumus yang lengkap, kaedah dan juga uniknya. Okey, ini soalan pengiraan. Contohnya macam inilah. Okey. Jadi, kalau kita lihat, Raja 4 menunjukkan rasuk A dan B yang disambung oleh kabel T masing-masing di titik A dan S. Rasuk B dipasang ke dinding, manakala rasuk A dipangsi di titik Q. Rasuk A dikenakan daya F1 dan F2 di titik P. Kedua-dua rasuk berada dalam keadaan keseimbangan. Okey, bila murid tengok soalan ini, murid dah nampak susahnya soalan ini. Kenapa murid kata susah? Sebab murid menganalisa gambar ini semua. Dia tengok gambar, murid dah takut. Memang macam itulah yang selalu berlaku. Jadi, soalan itu, dia minta, dengan mengabaikan jisim rasuk, hitung magnitude dan arah daya paduan untuk daya F1 dan F2. Daya pada kabel T, moment pada rasuk. Sekarang ni, cikgu akan ajar pada murid. Soalan untuk A hanya melibatkan daya F1 dan F2 sahaja. Jadi, perlu tak murid menganalisis semua gambar rajah? Tak perlu. Tengok dekat bahagian mana ada F1, F2. Di sini. Betul ke tidak? Di situ kan? Di situ saja, cikgu. Di situ saja. Jadi kalau kita tengok pada jawapan. Jadi murid-murid ni dia tahu. Bila dia jumpa soalan seperti itu, dia kena lukis gambar rajah badan bebas. Inilah yang disebut sebagai GBB. Gambar rajah badan bebas. Jadi dia tengok. Ini sebenarnya dalam matematik pun boleh. Nampak jadi bila ditunjukkan, dilukis dalam bentuk yang mudah macam tu, jadi murid dah nampak dah macam mana nak selesaikan. Dah selesai. Nampak? Daripada satu gambar yang memang macam menakutkan, nampak macam susah, kita kecilkan ruang dia. Begitu juga dengan soalan untuk B. Tengok pada rajah yang asal di mana wujudnya daya pada kabel T. Lepas tu soalan C. Tengok pada rasuk B. Jadi jawapan dia akan lebih mudahlah. Jadi murid tadi boleh menganalisis rajah dan menjawab dengan lebih mudah dekat sini. Ini soalan contoh yang berikutnya. Ada juga soalan yang meminta diberi satu situasi bergambar ataupun penerangan. Lepas tu calon perlu memahami kehendak soalan mengikut jawapan yang dikehendaki. Kebiasaannya soalan seperti ini, calon-calon SPM boleh menggunakan pengetahuan sedia ada lah. Ini sebagai contoh. Rajah 5 menunjukkan satu prototipe sistem robotik yang digunakan untuk menyusun kotak berdasarkan bentuk. Terangkan jenis-jenis elemen yang diperlukan dalam sistem robotik itu. Terangkan dua ciri yang perlu ada pada satu unit mekanikal untuk dikenali sebagai robot. Nyatakan satu kegunaan sistem robotik dalam kejuruteraan mekanikal. Jadi kalau soalan B2 tu boleh gunakan pengetahuan sedia ada lah. Kat mana sistem robotik ini digunakan? Ini jawapannya. Macam kegunaan robot tu kita lihat. Mengimpal, menyembut cat, menuang logam lebur dalam kejuruterangan, memasang komponen elektronik. Ini maknanya adalah berdasarkan pengalaman sedia ada murid tadi. Baik, cikgu, saya rasa itu jawapan yang paling tepat, cikgu, dan semestinya yang dengan proses-proses tersebut juga susunan sangat penting dan pastikan kita baca soalan betul-betul, cikgu. Betul. Dengan itu, cikgu, kita akan berehat sebentar dan saya pasti cikgu ada lagi yang ingin cikgu kongsikan lepas ini. Pastikan kita sama-sama terus bersama kami di Sukses SPM 2021 bercutan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan Dididik TV KPM. Hari ini kita ada cikgu iaitu Cikgu Juraidah Johan dari Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru Johor yang sedang mengongsikan tips-tips dan teknik-teknik menjawab soalan untuk mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal ya. Cikgu, kita akan sambung dengan teknik-teknik menjawab soalan bahagian B. Ya, betul ya. Sebab bahagian B ni ada pelbagai bentuk soalan sebenarnya. Betul cikgu. Okey. Silakan cikgu. Okey, jadi kita murid-murid lihat di sini. Okey, soalan contoh yang berikutnya. Rajah 5A dan rajah 5B menunjukkan satu rasuk yang dikenakan beban yang sama berat berjisim M kilogram digantung hujungnya dengan kabel. Jadi yang paling penting sekali bila murid-murid membaca soalan seperti ini, okey, kata kunci di sini. Beban yang sama berat berjisim M kilogram. Sebab soalan berbentuk seperti ini tidak diberi nilai beban tersebut. Cuba murid lihat di bawah. Panjang L1 sama dengan panjang L2. Jadi tak disebut pun berapakah ukurannya. Tak diberi. Okey, diameter kabel A sama dengan diameter kabel B. Okey, lepas tu D1. Okey, murid boleh rujuk pada rajah. D1 itu yang ini. Okey, D2 yang ini. Jadi D1 lebih kecil daripada D2. Jadi memang begini soalannya. Tak disebut pun dia punya nilai-nilainya. Okey, jadi soalannya, sekiranya kabel itu diperbuat daripada keluli grade tinggi, huraikan bentuk pembekalan keluli untuk menghasilkannya. Okey, yang B, gunakan rumus momen. Jadi kat sini sebenarnya topik rumus momen dan rumus asas kaji daya bahan ini adalah topik yang melibatkan pengiraan. Okey, tetapi dalam soalan tiada nilai. Okey, jadi ada caranya. Macam mana nak digunakan rumus tadi. Okey, dia kata buktikan kabel B mengalami tegasan yang paling besar. Kabel manakah yang mengalami tarikan paling rendah jika modulus keanjalan kedua-dua kabel adalah sama. Okey, jadi untuk jawapan A, okey, cikgu rasa murid-murid tiada masalah. Murid-murid boleh bercerita. Bagaimanakah kabel itu, uraikan bentuk kabel itu boleh dihasilkan. Okey, sekarang ni cikgu nak berikan tumpuan untuk soalan B. Okey, dekat sini. Okey, dalam soalan memang tiada nilai. Jadi, kita bermain dengan rumus dan juga maklumat yang diberi dalam soalan sebenarnya. Okey, jadi kalau kita tengok, okey, ini maklumat yang diberi dalam soalan. Okey, jadi ini adalah rumus momen yang diminta tadi. Jadi, murid-murid kena bermain di situ. Okey, kena berfikir sikit. Okey, ini rumusnya. Okey, apa maksud yang cikgu masukkan di sini? Okey, bila kita lihat D1 lebih kecil daripada D2, ini adalah formula ataupun persamaan yang telah dihasilkan daripada rumus tersebut. Jadi, kita nak buatkan satu kesimpulan. Di mana, okey, berdasarkan kepada maklumat yang diberi dalam soalan, kita akan tahu bahawa daya FB lebih besar daripada daya FA. Cuba masukkan nilai. Nilai M sama kita masukkan di sini. Betul, kalau kita masukkan nombor lah. Jadi murid-murid boleh uji dengan nilai. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan. Jadi kalau yang ini kita dah dapat, yang ini kita akan dapat. Jadi kita tahu lah, tegasan B akan lebih besar daripada tegasan A. Begitu juga dengan soalan yang B2 tu. Sama. Jadi bermain dengan rumus tadi. Okey. Cuma, okey, kalau sekiranya murid-murid tidak yakin, jadi boleh masukkan nilai-nilai. Okey, soalan contoh yang berikutnya adalah berkaitan dengan masalah, cara mengatasi masalah dan bagaimana jawapan ini boleh ditulis. Ini contoh dia. Okey, rajah 6 menunjukkan satu prototipe alat pemotor logam. Okey, semasa menguji, didapati beberapa masalah telah dikenal pasti. Jadi murid boleh lihat sendiri masalah yang terdapat pada alat tersebut. Tapak tangan pengguna mudah sakit, bilah pemotong mudah bengkok, mata pemotong mudah tumpul, alat pemotong mudah terbalik, perlukan daya yang lebih besar untuk memotong. Jadi soalan A, okey, kenal pasti dua kriteria reka bentuk yang berkaitan dengan masalah itu, tentukan punca, cadangkan langkah untuk mengatasi masalah itu. Okey, soalan B, nyatakan 3 langkah proses reka bentuk untuk menghasilkan prototipe itu. Okey, jadi jawapan A mudah, sifat bahan dan ergonomik. Untuk B ni yang cikgu nak tunjuk. Soalan B tadi. Okey. Soalan A, A2 dengan A3. Okey. Untuk soalan ini, murid-murid digalakkan untuk membuat jadual. Buat jadual
Okey, tulis apa masalah yang diberi dalam soalan. Lepas tu, tuliskan jawapan untuk punca masalah dan cara mengatasi masalah tersebut. Okey, jadi bermakna dia mesti selarilah kat situ. Okey, jadi itu dia cara untuk menjawab soalan seperti ini. Jadi cikgu percaya murid-murid pun telah didedahkan dengan bentuk jawapan seperti ini. Okey. Okey, ini pun satu soalan iaitu soalan terakhirlah okey, yang mengandungi lebih daripada situasi lah. Jadual 1 menunjukkan data bagi 2 jenis keluli yang mengalami proses rawatan haba, keluli X dan juga keluli Y. Okey, jadi kita lihat kat sini, nyatakan jenis rawatan haba bagi keluli X dan keluli Y. Okey, tentukan keluli manakah yang paling sesuai untuk kerja pemesanan dengan membandingkan kedua-dua jenis keluli itu. Jadi dekat sini tadi, soalan yang tadi, okey, diberi 2 jenis keluli X dan Y. Pada soalan, disuruh tentukan. Jadi dekat sini bermaksud, murid-murid perlu menganalisis 2 situasi dan buat pilihan. Okey. Ini jawapannya. Saya rasa jadi cikgu rasa murid tak ada masalah lah. Sebab soalan ini cikgu yakin bahawa guru-guru di sekolah masing-masing telah mengajar bagaimana cara untuk menjawab. Baiklah cikgu, saya rasa itu sangat menarik. Minta maaf, cikgu ada yang terakhir situ ke? Tak Proses apa. pembacaan. Ini tak ada masalah. Tak ada masalah. Baiklah, saya juga percaya dengan apa yang cikgu katakan tadi. Guru-guru di sekolah juga tentunya sudah membekalkan ilmu dan tips-tips yang sangat penting kepada semua calon-calon SPM 2021 kita. Dengan itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Juraida Johan dari Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, Johor. Cikgu, terima kasih banyak-banyak atas semua tips yang saya rasa sangat berguna ini. Dan kepada mereka di rumah, mestinya semua ingin menjadi seorang calon SPM yang cemerlang, betul tak? Pastikan anda teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan di Didik TV, kerana banyak lagi perkara dan tips-tips yang kita akan kongsikan. Nama saya Hanif Sean dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Terima kasih semua.